Ibu Azizah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita nak rekodnya ya. Dah sihat Ibu, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Ya Fattah ya Fattah ya Alim ya Alim wa bika nasta'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah. Hari ini adalah hari Khamis. Hari Khamis bersamaan 17 Jun. Kejap je dah 17 Jun ya. 2021 bersamaan 7 Zulqa'dah 1442 Hijrah. Pengajian pukul 9.30 pagi, iaitu sambungan tafsir harfiah surah Al-Mulk. Kita akan bincangkan ayat 13 dan ayat 14, ibu ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua ibu-ibu ayah yang bagi salam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi semua. Ibu ayah, kita sambung ayat yang ke 13 dan 14. Surah Al-Mulk ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم. Kita tengok ayat yang ke-11 dulu ibu ayah. Ayat ke-13 ibu ayah, dia ada sebab turunnya ayat 13. Sababun nuzul ayat 13. Itu firman Allah Ta'ala, wa asirru qawlakum, sampai habis tu qala Ibnu Abbasin nuzilat fi al-musyrikina kanu yanaluna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakhabbarahu Jibril alaihi salam bima qalu fihi wa nalu minhu. فيقول بعضهم لبعض أسروا قولكم لئلا يسمع إليه محمد. Jadi dalam satu hadis Nabi SAW berkata Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan pada orang-orang beriman, pada orang-orang musyrikin, yang mana mereka ini selalu mengutuk, mengeji, mengumpat Nabi SAW, selalu memburuk-burukkan, mencaci Nabi SAW, tapi belakang-belakang. Mereka ni depan-depan mereka tak caci Nabi. Kan ada mereka yang depan-depan tak caci Nabi, ada yang caci depan-depan, ada yang depan-depan baik, tapi di belakang mereka duk kutuk Nabi SAW. Maka fakhabbarahu Jibril, malaikat Jibril alaihi salam bagi tahu pada Nabi SAW bima qalu, dengan apa yang mereka perkatakan, fihi, padanya,
wa nalu minhu, dan apa yang mereka hina dan kutuk Nabi SAW. Fa yaqulu ba'duhum li ba'din, sebahagian orang musyrikin berkata kepada sebahagian musyrikin yang lain, asirru qawlakum, rahsiakan kata-kata kamu, li'alla yasma'a ilahu ma'af, li'alla yasma'a ilahu Muhammadin. Tadi saya salah baca. Ilahi, ilahu. Li'alla yasma'a ilahu Muhammadin, supaya Tuhan Muhammad tak dengar. Supaya Tuhan Muhammad tu tak dengar. Dua ni ingat Allah Ta'ala tu apa kan? Cakap pasal Muhammad ni cakap slow-slow. Jangan cakap kuat-kuat, nanti Tuhan Muhammad dengar. Dia ingat Allah Ta'ala tu macam mana. Ibu bila saya kata macam ni, bukan Allah Ta'ala kat atas ya. Allah Ta'ala tu wujud, tidak bertempat. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah SWT, nak kata apa tadi? Nak kata orang-orang musyrikin, mereka mengutuk Nabi SAW dan mereka pesan sesama mereka, jangan cakap kuat-kuat, rahsiakan, nanti Tuhan Muhammad dengar. Padahal Allah Ta'ala bukan setakat suara berbisik, dalam hati punya lintasan pun Allah Ta'ala tahu. Ibu ayah ya, itu sebab turunnya ayat ini insya-Allah ya. Firman Allah Ta'ala ayat yang ke-13, wa asirru. Wa asirru ni ibu ayah adalah fi'il amar. Asirru adalah fi'il amar. Huruf asalnya sin, ro, ro. Sin, ro, ro. Asirru adalah fi'il amar daripada bab if'al. Asarra yusirru, maksudnya menyembunyikan ataupun merahsiakan. Menyembunyikan ataupun merahsiakan. Ini fi'il amar, dia jadi wa asirru, dan rahsiakanlah, dan sembunyikanlah. Jadi ibu ayah terjemah, ibu ayah mesti ada terjemah amar, mesti ada terjemah perintah suruhan. Adakan dengan adalah, biasanya adakanlah lah. Apa terjemah ibu ayah? Wa asirru, dan kalian sembunyikanlah, rahsiakanlah, betul tak? Apa terjemah asirru? Cuba ibu ayah terjemahkan. Dan kamu rahsiakanlah. Nampak? Adakanlah. Itu menunjukkan apa ibu ayah? Menunjukkan di situ ada makna perintah, ada makna suruhan. Ini fi'il amar daripada bab if'al. Huruf asalnya, kata dasarnya sin, ro, ro. Dalam kursus teknik faham dan hadam yang baru semalam saya berikan audio untuk kaedah pertama, saya terangkan pasal 3 huruf asal. Kepentingan kita tahu 3 huruf asal pada satu-satu kalimah. Okey. Huruf asalnya adalah sin, ro, ro. Qaulakum, qaula jadi maf'ul bihi. Dan sembunyikanlah, rahsiakanlah qaulakum, perkataan kamu semua. Maksudnya kita mengumpat Muhammad ni, kita mencaci Muhammad, kita mengata Muhammad, kamu cakap, kamu kena rahsiakan. Jangan bongkar, nanti Tuhan Muhammad dengar nanti. Kan, tahu pula. Takut Allah Ta'ala dengar, tapi dia ingat Allah Ta'ala tu macam manusia yang lemah. Allah Ta'ala maha mendengar ibu ayah ya. Awi jaharu bih. Okey. Ini siapa yang ini kata ni? Ibu ayah, sorry. Ini Allah Ta'ala. Allah kata, rahsiakanlah kata-kata kamu, bukan mereka kata, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang kata kepada, seolah-olah Allah Ta'ala kata kepada mereka, wa asirru, maaf tadi dah rahsiakanlah oleh kamu qaulakum, akan perkataan kamu semua. Maksudnya mereka kata bisik-bisik, tapi Allah kata kamu rahsiakan ke, awi jaharu bih, ataupun kamu terang-terang berterus terang ke, dengan terang-terangan ke, hebohkan ke, bihi dengannya, dengan kata-kata kamu, dengan perkataan kamu. Allah Ta'ala cabar, kamu rahsiakan boleh, kamu nak cakap terus terang pun boleh. Innahu alimun bizati sudur, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar, maha mengetahui bizati sudur, dengan apa saja yang ada dalam hati. Okey ibu ayah, apa terjemah awi jaharu tu? Apa dia terjemah awi jaharu tu atau ijharu? Apa dia ijharu? Nyatakanlah, betul ibu Salamah ya, nyatakanlah. Okey. Jahar, kan kita ada sembahyang bacaan secara sir ataupun secara jahar kan. Okey. Awi jaharu, ijharu juga adalah fi'il amar daripada jahara yajharu. Fi'il amarnya ijhar. Kalau jamak ijharu. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala,
Baik, ulang balik terjemahnya. Wa asirru, dan sembunyikanlah oleh kamu akan kata kamu, wahai orang musyrikin, ataupun ijharu. Kalau kita baca au ijharu lah. Asalnya au ijharu, tapi waw tu mati, ijharu pun jim tu mati, waw tu diberikan baris bawah. Au ijharu, ataupun nyatakanlah bihi dengannya, dengan kata kamu tadi. Jadi iboyah yang Allah Ta'ala itu boleh Allah Ta'ala sendiri, seolah-olah Allah Ta'ala sendiri yang beritahu kepada mereka, ataupun Nabi yang sampaikan kepada mereka. Kamu semua ni nak rahsiakan pun tak apa, nak cakap terang-terang pun tak apa. Innahu, sesungguhnya dia, yakni Allah, alimun, maha mengetahui, bizatis sudur, dengan zati apa yang tersembunyi dalam as-sudur, dengan segala apa yang ada dalam dada, dalam hati, dalam dada lah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya baca tafsiran dia pula insya-Allah ya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darin amin. Ai sawa'un akhfaitum kalamakum aw jahartum, sama ada kamu merahsiakan, menyembunyikan perkataan kamu, ataupun kamu menyatakan perkataan kamu, iaitu perkataan jelek mencela Nabi SAW. Fallahu alimun bihi, sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui. Kamu kata sesama kamu, jangan cakap kuat-kuat, nanti Tuhan Muhammad dengar. Padahal Allah Ta'ala itu, kamu tak kata pun, terlintas dalam hati pun dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fallahu alimun bihi, Allah Ta'ala maha mengetahui. Ya'lamu ma yakhturu fil qulubi wa ma takunnuhu ad-dhamair. Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa yang terlintas dalam hati. Allah Ta'ala mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada, dalam sanubari, semua dalam pengetahuan Allah Ta'ala. La yakhfa alaihi minhu khafiyah. Tidak satu orang pun yang boleh menyembunyikan apa-apa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu orang cuba nak sembunyikan apa pun daripada Allah, tak dapat. Semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal muradu anna qawlakum wa amalakum ala ayyi sabilin wujida. Maksudnya apa? Tafsir bagi tahu, maksudnya yang dikehendaki daripada ayat ini apa? Sesungguhnya kata-kata kamu, perbuatan kamu, wahai orang musyrikin, atas jalan apa sekalipun, macam mana pun kamu cakap, macam mana pun kamu buat, baik kamu cakap dan kamu buat itu dalam keadaan orang tahu, orang tak tahu, dalam keadaan sembunyi ataupun secara terang-terangan, Allahu alimun bihi, Allah Ta'ala maha mengetahui dengannya. Fahzaru minal ma'asi sirran kama tahtarizuna anha jahran. Maka wahai orang-orang kafir, ibu ayah ini khusus ayat untuk orang musyrikin, orang kafir, tapi umum ayat untuk kita semua juga. Umum ayat, pengajaran untuk kita semua. Apa pengajarannya? Fahzaru minal ma'asi, jauhilah oleh kamu daripada memaksiati Allah, daripada berbuat dosa pada Allah, sirran kama, baik secara rahsia, sembunyi, kama tahtarizuna anha jahran, sebagaimana kamu berhati-hati, berjaga-jaga daripada buat secara terang-terangan. Ibu ayah kita secara terang-terangan kita elak berbuat dosa, berbuat salah kerana tak nak orang tahu kesalahan kita. Tetapi masa yang sama kita jangan lupa, ketika mana kita seorang-seorang pun tak ada orang yang nampak kita, Allah Ta'ala mengetahui apa kita buat. Saya pesan untuk diri saya sendiri dulu. Saya cakap ini semua nasihat untuk diri saya sendiri dulu, kemudian ibu ayah kita ambil iktibar. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bizatis sudur. Allah Ta'ala mengetahui apa yang dalam hati kita. Fa inna zalika la yatawatu binisbati ila ilmi Allah Ta'ala. Sesungguhnya yang demikian itu, baik benda itu dibuat secara sembunyi, baik dibuat secara terang-terangan, langsung tak ada efek pada ilmu Allah Ta'ala. Langsung tak ganggu ilmu Allah. Allah maha mengetahui. Baik yang jelas pun Allah Ta'ala mengetahui, yang tak nampak pun Allah Ta'ala maha mengetahui. Semua dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Okey, kenapa Allah Ta'ala sebut dulu? Wa asirru baru awijharu. Allah sebut rahsiakan dulu, baru nyatakan. Kenapa? Okey. Wa qaddama asirra ala jahri, dan Allah Ta'ala telah mendahulukan kalimah rahsia berbanding
terang-terangan nyata, maksudnya Allah sebut rahsiakan ataupun kamu nyatakan. Allah sebut, kenapa Allah sebut rahsiakan dulu? Li'annahu muqaddamun alaihi adatan. Kerana biasanya sesuatu benda dia jadi rahsia dulu dalam hati, baru dizahirkan. Betul tak Ibu ya? Satu benda kita nak buat, terlintas dalam hati dulu. Ketika dalam hati orang tahu tak apa kita nak buat ni Ibu ya. Ketika benda itu dalam hati, orang tahu tak apa kita nak buat. Sekarang ni Ibu ya, dalam hati Ibu ya, ada fikir tak nak masak apa? Kalau hari ni kita tak puasa, hari Khamis kan? Kalau ada tak, kalau kita tak puasa, sekarang ni ada tak Ibu ya fikir apa nak masak tengah hari karang? Ada fikir tak? Ada tak siapa dah mula fikir tengah hari karang aku nak masak apa? Ada kan? Ada, Ustazah ada, Masya Allah. Ada kan? Jadi Ibu ya, kita dah fikir dah kita nak masak apa tengah hari ni. Tapi Ibu ya, adakah ahli keluarga kita sekarang tahu kita nak masak apa? Ibu Hashimah malam tadi dah fikir dah. Saya kat Penang, malam tadi dah fikir dah. Kalau kat Perak fikir dah ya. Malam tadi Ibu Hashimah dah fikir nak masak apa. Mesti nak masak spaghetti ni Ibu ya. Ke western ke tengah hari ni. Ayam bakar. Jadi Ibu ya, dalam hati kita siapa tahu? Tak ada orang tahu, tapi Allah Ta'ala Maha mengetahui. Jadi kita dah zahirkan, Ibu Puteri Mimi tak ada fikir apa. Grab aja. Ibu ayah, apa tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu menjawab soalan saya tadi ya, sorry. Apa tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok tu. Lupa dah saya. Minta maaf Ibu ya. Apa tadi? Saya kat apa tadi? Allah Ta'ala, bila kita dah menzahirkan apa yang dalam hati kita, dah masak kerang, baru semua orang tahu apa yang dalam hati kita tadi. Jadi apa yang datang dahulu, dalam hati datang dulu, yang dirahsiakan datang dulu, baru kita nyatakan apa yang dalam hati tadi. Pasal itulah rahsia Allah Ta'ala, hikmah Allah Ta'ala sebut asirru dulu, barulah awijharu. Jelas Ibu Ayah nampak tak ni susunan dia tadi? Ibu Ayah, saya nak tanya, kalau Ibu Ayah sekadar baca Quran terjemah, kan kita bagus baca Quran terjemah, Ibu Ayah nampak tak rahsia ni? Kalau kita tak belajar tafsir Ibu Ayah, nampak tak rahsia kenapa Allah sebut asiru dulu baru awijharu? Kalau tak kita nampak biasalah tu kan. Kerana kita belajar tafsir, Alhamdulillah, bukan saya yang ajar, kita terjemahkan aja yang ulama dah tafsirkan, saya bantu terjemah saja. Amanah untuk saya terjemahkan pada Ibu Ayah, kena mutalaah dulu semua kan. Jadi Ibu Ayah pula Allah Ta'ala pilih untuk dengar ini rezeki daripada Allah. Ibu Ayah, rezeki ni Ibu Ayah, rezeki bukan yang kita masuk mulut saja tahu Ibu Ayah. Rezeki ni itu rezeki yang biasa-biasa. Rezeki tahap rendah adalah rezeki yang kita makan, kita minum, ada baju, pakaian semua tu, ada keluarga, itu rezeki biasa. Apa rezeki paling utama? Alhamdulillah Ibu ya. Apa rezeki paling utama Ibu? Rezeki paling utama adalah rezeki kita dapat kenal Allah. Itu rezeki paling utama adalah rezeki dapat kenal Allah. Rezeki paling utama adalah rezeki dapat sujud pada Allah. Rezeki paling utama adalah rezeki dapat ucap La ilaha illallah. Itu rezeki paling utama. Betul Pak Cik Wahab, iman dan Islam ini rezeki paling utama. Jangan kita berasa kecil dengan orang-orang yang Allah bagi kekayaan ke apa. Itu semua rezeki dari segi itu semua kita panggil lebihan Allah bagi pada dia. Tapi paling utama adalah iman, adalah Islam, la ilaha illallah. Boleh boyah ya. Dan antara rezeki juga adalah pagi ni rezeki Allah bagi pada kita, rezeki dapat gunakan masa kita pukul 9.30 sampai pukul 10.30 ni nanti insya-Allah. Masa ni Allah gunakan kita ni, telinga kita ni dengar kebesaran Allah, dengar ikut. Mata kita lihat majlis ilmu walaupun online saja kan. Pemikiran kita tumpu pada ilmu Quran. Jadi boyah tu rezeki. Siapa yang rasa ini rezeki ataupun ini biasa rutin? Beza Ibu Ayah, rezeki, faham ini sebagai rezeki dan faham ini sebagai rutin. Ini bukan rutin, ini rezeki. Rezeki kita yang banyak dosa ni Ibu Ayah, tiba-tiba telinga kita pagi ni Allah bagi rezeki dapat dengar kuliah. Rezeki pada saya, hari ni saya sihat, Allah Ta'ala bagi lidah saya dapat bercakap, rezeki Allah bagi untuk saya sampaikan pada Ibu Ayah semua. Ini semua rezeki Ibu Ayah. Alhamdulillah Ibu Ayah, Allah Ta'ala pilih, betul Allah Ta'ala pilih kan, insyaAllah. Alhamdulillah Ibu Ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Fama min amrin illa wa huwa yabda'u awalan fi nafsi thumma yajharu bihi. Tidak ada satu perkara pun melainkan bermula daripada hati, kemudian dizahirkan, dinyatakan. Bermula dari hati dulu. Okey. Walitahziri min takattum. Ibu ayah dalam pasal ada takattama yang takattuman. Tengok ibu ayah dengar ketum, bukan ketum, itu ketum lain. Ini dalam kitab walitahziri minat takattum wasirri ladzi qad yazunnu adama al-ilmi bihi. Supaya mengelak, Allah Ta'ala nak elak daripada senyap. Senyap macam mana ni? Maksudnya orang kafir duk kata, orang kafir kata apa? Orang musyrik kata apa? Dia kata, kita ni jangan cakap kuat-kuat, nanti Tuhan Muhammad dengar. Jadi kalau Allah Ta'ala tidak turunkan ayat ni, diorang ingat betul lah Allah Ta'ala tu takkan dengar diorang yang bisik-bisik. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini supaya mengelak daripada mereka ingat Allah Ta'ala tu tak dengar. Allah Ta'ala maha mendengar. Okay? Dan itu rahsia Allah Ta'ala. Antara sebab turunkan ayat ni lah. Walid tahzir. Untuk bagi peringatan daripada takattum. Takattum berdiam diri wasirri allazi qad yazunnu adama al-ilmi bihi. Ataupun qad yuzannu adamu al-ilmi. Kalau kita yazunnu adama maf'ul bihi. Kalau yuzannu adamu. Jadi naib fa'il. Takut, bimbang-bimbang disangka Allah Ta'ala tu tak ada ilmu. Allah Ta'ala tu tak tahu. Padahal Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang mereka bisikkan. Okey. Dan firman Allah Ta'ala belakang tu, innahu alimun bizati sudur kal'allati lima qablahu. Sesungguhnya dia, yakni Allah, alimun maha mengetahui bizati sudur, dengan apa yang tersembunyi dalam hati, seolah-olah itu adalah sebab terhadap sebelumnya. Okey. Maksudnya kamu rahsiakanlah, kamu sembunyikanlah kamu punya kata-kata tu, ataupun kamu zahirkanlah, kamu nyatakanlah. Semuanya Allah Ta'ala tahu. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala mengetahui segala yang tersembunyi, segala yang ada dalam hati. Ibu ayat 13 jelas tak tadi? Ayat 13 jelas ya. Di permulaan kuliah tadi saya ada macam tersilap sikit, jadi ibu kena dengar betul-betul ya, insya-Allah. Di asirru qaulakum tu, Nabi beritahu kepada mereka, ataupun Allah Ta'ala, seolah-olah Allah Ta'ala beritahu kepada mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang sembunyikan, orang-orang yang mengutuk, mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di belakang Nabi. Okay. Summa, kemudian aqamallahu ta'ala al-adillata ala si'ati ilmihi. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dalil ke atas luasnya ilmu Allah. Ayat 14 nak beritahu, Allah Ta'ala nak beritahu dalil luasnya ilmu Allah Ta'ala. Okey, Ibu Ayah, saya nak tanya Ibu Ayah lah, sebelum kita masuk kepada tafsiran ini. Saya pakai kereta, contohlah saya pakai kereta Velfire. Contohlah. Manalah tahu rezeki kan, bawa keluarga jalan-jalan kan. Manalah tahu sekarang ni mampu pakai, alhamdulillah, doa lah insya-Allah ya Ibu ya. Sekarang pakai Innova kan, dulu pakai Ezora pomen marah. Kawan pomen marah, ustaz ni jalan naik apa ni, mengajar jauh-jauh. Ada gaya muar tapi pakai Ezora. Bukan nak kata Ezora tak bagus, tapi tak tahan. Tak tahan. Asyik enjin panas. Kena berhenti kan. Saya pula tak pandai buat repair. Pomen kata tukar Innova. Innova alhamdulillah dah 5 tahun pakai, tukar minyak hitam je lah. Servis je lah, jaga servis. Alhamdulillah okey. Tayar pancit 2 kali. Tiba-tiba saya pakai Velfire. Saya ada benda yang hilang ke rosak ke dalam kereta saya. Saya pergi dekat kilang Velfire, kilang Toyota. Saya pergi, tiba-tiba dia kata, oh sorry, kita orang tak ada spare part ni lah. Spare part ni kita orang tak ada. Macam mana? Kata kilang, dia proses dekat kilang tu 100% tapi tak ada spare part tu. Ibu yang rasa macam mana? Rasa bengang tak? Itu dah nak pakai. Tiba-tiba pergi kat kilang yang keluarkan kereta tu, tak ada spare part tu. Rasa macam mana? Tempat lain memang tak ada lah. Kilang yang mengeluarkan spare part, mengeluarkan kereta tu, produk tu, frust lah tu jawapannya, frust, betul, frust, kecewa, kuciwa. Kan, kecewa lah. Dah lah kita jalan jauh-jauh,
dengan harapan inilah tempatnya. Dan nama pun kilang, tempat pengeluaran. Mesti cukup setiap barang-barang dalam kereta tu. Skru paling kecil ada, spring paling kecil pun ada, tiba-tiba tak ada. Yang buah ayah. Okey, kemudian kita tanya pula, ada rosak, tanya pada Toyota punya mekanik. Dia kata, kita tak tahu lah rosak ni apa, punca semua, kami tak tahulah. Perasan ibu ayah, kita tak pergi ke mekanik biasa, kita memang spesialis kilang keluar tu, ada spesialis mekanik. Dia kata kami tak tahu lah benda ni, kami tak pernah tahu pula benda ni macam ni, tak pernah tahu lah skru ni pakai kat sini, kami tak tahu. Fras ibu ayah. Pasal apa yang ibu semua expect? Ibu semua expect apa? Kalau kilang tu keluarkan, dia yang cipta kenderaan tu, dia cipta produk tu, dia kena tahu tak 100% pasal barang tu, ibu ayah. Dia cipta produk tu, dia kena tak tahu 100%. Boleh tak dia kurang 1% je pengetahuan dia. Tiba-tiba dia tak tahu kenapa skru dia bentuk macam ni. Kan? Padahal memang dia yang buat skru tu. Mesti tahu serba-serbi, wajib. 100%. Mesti tahu semua. Ibu ayah, ini saya kata tamsilan kepada manusia cipta. Ini ibu ayah, Allah Ta'ala yang cipta manusia. Allah ibu ayah. Allah Ta'ala cipta kita. Lidah kita ni Allah Ta'ala cipta. Hati Allah Ta'ala cipta. Telinga Allah Ta'ala. Semua ni Allah Ta'ala cipta. Takkanlah Allah Ta'ala tak tahu apa kita buat. Ya Allah. Nampak tak? Nampak tak ibu ayah tamsilan tadi? Nampak tak sekarang ni? Betapa Allah Ta'ala mengetahui kita ni. Kita je rasa macam Allah Ta'ala, manusia ni bodoh ni lah, maaf bahasa kasarnya. Manusia yang tak jahil ni lah, yang bodoh ni lah, rasa Allah Ta'ala tak tahu apa-apa buat. Mana ada? Ibu ayah, saya cakap ni untuk diri saya ni. Cakap ni untuk diri saya. Ibu ayah, Allah Ta'ala yang cipta kita daripada setitis air mani yang hina tu, jadi macam ni, ada bulu kuning, ada mata, gigi, tangan, semua lumpur, ada cap jari semua tak sama. Siapa cipta semua ni? Allah Ta'ala lah yang cipta. Dengar, telinga ni Allah Ta'ala cipta. Dengar tu lain pula. Telinga. Dengar tu lain pula. Allah Ta'ala yang bagi dengar. Allah Ta'ala bagi cakap. Allah Ta'ala bagi akal. Allah Ta'ala bagi kita berfikir. Takkan Allah Ta'ala cipta semua ni, dia tak tahu. Nampak tak ibu ayah? Okey, sekarang ni lepas kita belajar ayat 13 tadi, kita belum masuk ayat 14. Tapi lepas belajar ayat 13 tadi, siapa yang sekarang ni dia jadi rasa macam, tak berani lah lepas ni aku nak buat benda, Allah Ta'ala maha melihat dah. Makin bertambah yakin dia Allah Ta'ala melihat dia. Siapa sekarang ni bertambah yakin dia Allah Ta'ala lihat dia. Perhati saya yang cakap ni lagi lah